Antara nikmat kubur, kata Nabi SAW, perelokkanlah kain kafan di antara kamu. Mana kita ni mati janganlah buat lebih kurang. Metang mati kita baluk kain-kain lepas surat-surat khabar nang yang siampau tu. Bukan. Perelokkanlah kain kafan di antara kamu. Nabi suruh pakai molek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalati wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashabul fadilah Tuan Imam Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, syukur kehadrat Allah panjang lagi umur kita, dapat kita menyambung pengajian tasawuf kita malam ini. Dan marilah kita baca Fatihah dulu sekali, terutama kepada ibu bapa dan adinda kita Ustaz Hakimi. Al-Fatihah. Baik ibu bapa sekalian, kita nak sambung malam ini pengajian tasawuf kita ini. Tajuknya redha. Tajuknya redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Quran tentang redha. Antaranya surah Al-Bayyinah ayat 8. Saya baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka, jazaa'uhum. Mereka ni siapa tu? Iaitulah orang yang redha. Orang yang redha. Inda rabbihim, di sisi Tuhan, jannatun adnan. Satu syurga yang namanya Adnan. Syurga ni ibu bapa sekalian, ada syurga Aden, ada syurganya Ma'wa, ada syurga Naim, namanya dalam Quran. Ada syurga Firdaus, sedangkan Firdaus inilah satu syurga yang paling tinggi sekali. Paling tinggi sekali. Khalidina fiha, dan kekal kita ni dalam syurga. Kekal kita dalam syurga. Radiyallahu anhum wa radu'an, telah redha Allah kepada mereka dan mereka pun redha kepada balasan Allah. Zalika liman khasyiya rabbah, inilah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Surah Bayyinah. Kalau kita tengok dalam ayat tu, ada Allah sebut radiyallahu anhum wa radu'an.
telah redha Allah kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Ayat ni kalau kita tengok tafsir, bahkan Imam Qurtubi ni salah satu tokoh dalam bidang tafsir. Dia kata apabila satu orang itu meninggal, mana mati kita ni, macam Ustaz Mi kita ni lah. Saya dengan Ustaz Mi ni berkenalan tu ketika belajar dulu. Belajar ketika di Mesir dulu. Lamalah. Sungguh pun beliau ni adik pada saya. Adik. Tapi beliau sampai dulu ke Mesir tu sebelum menyambung ke Tonto. Sambung ke Tonto. Jadi sepanjang kita kenal ni, satu orang yang suka senyum, Ustaz Mi ni. Dari dulu lagi. Kedua, memudahkan urusan. Ini saya buat kesimpulan lah. Sepanjang berkawan 22 tahun tu. Dan orang rajin mengulang Quran. Ulang kerana kuliah qiraat ni, kuliah kami ni, kuliah yang syarat nak masuk kena hafal Quran siap dah. Dia bukan pergi untuk hafal Quran dah. Syarat nak masuk tu mesti sudah hafal khatam 30 juzuk Quran. Jadi beliau ni suka ulang Quran. Jadi tuan-tuan lebih kenal lagi kerana imam tuan-tuan. Saya ni sekadar, ialah berkawan pun berkawan. Habis kuliah begini, bercakap di belakang sana. Begitulah. Tetapi orang baik ya. Orang baik, ya Allah. Orang baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Jadi radiyallahu anhum wa radu'an ni ialah bila satu orang mati, sepanjang jenazahnya dimandikan, maka ruhnya akan diangkat ke langit. Tengok tafsir tu. Maknanya ketika kita dimandikan, ruh kita ni akan diangkat ke langit. Betul. Diangkat ke langit. Oleh satu malaikat yang namanya Dukiail. Dia malaikat ni setelah satu orang mati, ada dua jenis malaikat yang membawa ruh manusia kepada Tuhan. Yang bawa ruh manusia kepada Tuhan ni ada dua jenis malaikat. Pertama Dukiail, kedua Salsail. Dukiail ni satu malaikat yang membawa ruh orang yang jahat. Maaf saya, Dukiail membawa ruh orang yang baik. Orang baik dibawa oleh Dukiail naik sampai ke arasy Allah, maka berlakulah sujud ruh itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan kata, ni radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha dengan balasan Allah. Manakala ruh yang jahat ni tuan dibawa oleh malaikat namanya Salsail. Salsail. Dan ruh ini tidak akan sampai ke arasy Tuhan. Tidak sampai ke arasy Tuhan. Dia dibuang oleh malaikat di tengah-tengah dalam perjalanan nak naik ke arasy Allah tu.
Itu yang Quran sebut, dibuang malaikat, disamba oleh angin. Maka dibawa mimakanin sahiq. Quran sebut. Dibawa jauh, jatuh ke tempat yang ujung-ujung. Maka ada tafsir kata, duduknya di hawiyah ataupun sijin. Wa ma adraka ma hiya narun habiyah. Jadi bila satu orang mati, selama dimandikan jenazahnya, berlakulah ruhnya dibawa naik ke hadrat Allah oleh dukyail ataupun salsail. Ini ayat Quran sebut tu, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah. Ibnu Katsir, tokoh dalam bidang tafsir ni, telah berkata dalam tafsirnya, keredaan yang Allah kurniakan kepada manusia bertakwa lebih besar dari nikmat syurga. Maknanya syurga ni sudahlah besar. Sebagai tanda orang berjaya sebenar-benar, kata Quran kita baca dalam talqin kepada mayat tu. Ya. Biasa kalau kita talqin kepada jenazah, ya, kita akan baca ayat Quran tu. Faman zuhziha 'anil nar, siapa selamat dari neraka, wa udkhilal jannata, lalu masuk syurga, faqad faz. Dalam talqin ayat Quran kita baca, itulah sebesar-besar kejayaan. Betul. Tetapi yang lebih besar dari syurga, kata ahli tafsir, ialah Allah redha kepada awak. Kerana menjadi syarat satu orang masuk dalam rahmat Allah, iaitulah dibalas syurga, melainkan Allah redha dah dia. Allah sudah redha. Jadi tanda satu orang Allah redha ni tuan, atas dunia lagi lah. Amalnya amal ahli syurga. Sifatnya sifat orang soleh. Itu tanda orang yang Allah redha sewaktu dia hidup atas dunia lagi. Sewaktu hidup atas dunia lagi. Ya. Jadi redha Allah adalah lebih besar daripada syurga, kata ahli tafsir itu. Sekalipun nikmat yang dibalas tak dikekal selama-lama. Jadi nikmat kekal ni apa dia? Syurga. Syurga. Dalam bulan lepas, saya menghadiri pengurusan jenazah bonda angkat saya di Bandar Seri Putera. Dan lalu ahli keluarganya pun minta lah saya talqin. Saya pun talqin lah. Adalah satu budak darjah 2, dia dengar saya talqin. Lalu 2 hari selang lepas kematian, mak saudaranya hantar video kanak-kanak darjah 2 ni lah. Dalam video tu kanak-kanak ni kata, saya ni tak percaya ke ustaz yang talqin hari tu Allah. Jadi budak pun tak percaya ke saya ni, tuang-tuang lagi lah gamaknya ya. Dia kata tak percaya ke ustaz talqin hari tu. Jadi mak saudara dia tanya, kenapa? Dia kata, ustaz sebut apabila kami meninggalkan kamu, datang 2 malaikat akan bertanya. Dia kata, macam mana ustaz tu tahu dia tak mati lagi kan? Budak. Dia punya fikiran tu.
Ini yang kita kata ni, daripada sumber beginilah tafsir sebut, hadis sebut. Orang mati ni tuan, dia ada aktiviti dia. Dia ada aktiviti dia. Antaranya menikmati nikmat kubur. Yang biasa kita dengar azab kubur. Kenapalah jarang kita sebut nikmatnya kubur. Antara nikmat kubur, kata Nabi SAW, perelokkanlah kain kafan di antara kamu. Mana kita ni mati janganlah buat lebih kurang. Metang mati kita baluk kain-kain lepas surat-surat khabar nang yang siampau tu. Bukan. Perelokkanlah kain kafan di antara kamu. Nabi suruh pakai molek. Tu yang siapa berlapis-lapis, 2 lapis, 3 lapis. Adapun Nabi SAW dibalut kain kafan baginda dengan kain habrah daripada Yaman. Dibalut molek. Lalu Nabi kata, perelokkanlah kain kafan di antara kamu. Sebab si mati itu saling ziarah, mengziarahi di alam barzah. Mana kata, orang mati ni tuan, bukan sekadar mati semati-mati, tidak. Dia saling ziarah menziarahi. Dengan syarat, orang soleh sesama soleh. Dia duduk berkumpul di satu taman. Tamannya itu dinamakan Taman Baydha, Taman Putih. Jadi Ustaz Mi kita duduk Taman Putih. Ibu bapa kita yang awal pagi bangun dah tahajud tu. Bonda kita bangun awal menanak nasi nak bersahur, seisi keluarga tu. Oh, semua duduk Taman Baydha. Taman Putih. Yang mana sesama mereka saling ziarah menziarahi. Makna kata, ayah saleh saning ziarah iwa mazah. Iwa mazah ziarah maksud kebayat. Maksud kebayat ziarah pokok pengah. Pokok pengah ziarah isu putih mengaji Quran. Isu putih mengaji Quran ziarah hidatun dolah. Tuan-tuan tak kenal ni ya, orang kampung saya. Mati belaka lama dah. Orang-orang baik di kampung saya. Jadi makna kata, si mati ada aktiviti mereka di alam barzah. Iaitulah saling ziarah menziarahi. Ya, ziarah menziarahi. Dan orang yang baru mati disambut oleh orang yang sudah lama mati. Lalu berlaku dialog. Si mati yang telah lama bertanya kepada si mati yang baru sampai. Apa halnya ahli keluarga saya? Maknanya si mati ni, mak ayah kita ni tidaklah tahu apa berlaku pada anak cucu atau dunia. Tidak tahu. Cuma kalau kita angkat tangan berdoa, ya Allah, ampunlah mak ayah saya tu. Sampai. Kita pun bacalah Quran, lagi tahlil, baca Yasin, bacalah sedekah, sebagainya. Sampai mak ayah. Sampai. Cuma bagaimana kita atas dunia tidak diketahui ahli keluarga. Kerana itulah satu orang yang baru sampai di alam barzah disambut oleh orang lama yang telah pun mendiami alam barzah, lalu berlaku dialog. Berlaku dialog. Dia riwayat ni dalam Hilyah Abu Nu'aim ada, dalam Ar-Ruh Ibn Qayyim pun sebut, dalam At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah Imam Qurtubi pun sebut. Kitab-kitab kuning kita Syekh Daud Fatani pun ulang sebut. Saya sebut dengan rujukan tu sebab kita live tu. Takut orang tanya pula. Jadi di situlah boleh rojak.
Sama hal baru-baru ni, bila timbul isu, ke manakah nasib ibu bapa Nabi? Jadi, bila dalam kuliah tu saya kata, ibu bapa Nabi ni kita cenderung masuk syurga. Lalu timbul kawan-kawan atau mesej. Macam-macam lah kawan belaka. Hak belah sana pun kawan kita, hak belah sini pun kawan kita, faham lah tu. Yang aliran macam-macam. Jadi, jadi saya pun katalah, adalah dua pandangan betul berdasarkan hadis Sahih Muslim dan berdasarkan kritikan terhadap ilat penyakit pada matan dan perawi hadis tu. Atas dasar itu, Nabi terakhir Arab ialah Ismail. Sebelum Nabi SAW mari, Ismail. Selepas Ismail, Nabi ada. Ada, tetapi bukan Arab. Kebanyakannya Bani Israel. Ishak melahirkan Yaqub. Yaqub itulah nama lainnya Israel. Bila sebut Bani Yaqub, anak Yaqub, dialah Bani Israel, anak Israel. Sama je. 12 suku bangsa Bani Israel itu. Rubin, Syam'un, Lawi, Yahuda, Isakhar, Zabulon, Gad, Ashir dan Naftali, Yusuf, Bunyamin. Ada Nabi di situ Yusuf. Kemudian turun lagi Musa, Harun, Zulkifli, Ilyasa, dah saya kira lah. Nabi Isa sebelumnya Zakaria, anaknya Yahya. Semua Nabi yang ada selepas Ismail, betul ada Nabi mari, tetapi mereka Bani Israel. Bani Israel, bila turun risalah pada mereka, mereka tidak dakwah melainkan kepada kaum mereka sahaja. Sebab itu dipanggil, Ya Bani Israel. Ya qaumi, wahai kaumku. Maknanya jalur Ismail, Bani Fihir, Bani Arab melahirkan Hashimiyah tu. Keturunan Hashim tu. Tak ada Nabi mari pada mereka. Tak ada. Tak ada dalam tempoh yang lama. Kerana terhenti nasabnya Ismail di situ. Sehinggalah hujung baru datang Nabi SAW. Jadi ayah Nabi wafat sebelum Nabi lahir. Nabi umur 2 bulan dalam perut. Falamma tamma hamluhu mata abuhu. Kita baca matan tu. Apabila sempurna mengandungkan baginda Syahran 2 bulan. Mata abuhu, mati ayahnya. Dah risalah nak sampai mana tu. Dan kalau pun Nabi lahir, ke Nabi yang Nabi bermula umur 40. Bonda Nabi wafat umur Nabi 6 tahun. 34 tahun sebelum Nabi jadi Nabi. Jadi kita kuat mengatakan mereka ini ahlul fatrah. Satu period yang tidak sampai risalah. Nabi pun tak sampai. Maka bila kita kata kita cenderung memilih pandangan yang menyebut mak ayah Nabi masuk syurga, jadi kawan-kawan kita pun adalah mesej bertanya khabar kenapa begitu, kenapa begini, tu yang saya terang tu. Jadi sebab tu bila sebut berkait hadis mati ni, kita sebut riwayatnya tadi. Imam Qurtubi sebut dalam At-Tadhkirah, Abu Nu'aim sebut dalam Hilyah, Imam Ibn Qayyim sebut di dalam Ar-Ruh. Maknanya dalilnya ada. Dalilnya ada. Jadi orang yang baru mati disambut oleh orang lama telah mati, berlaku dialog antaranya orang lama mati tanya, apa halnya keadaan ahli keluarga saya? Menunjukkan tiadalah si mati mengetahui akan perihal ahli keluarganya yang hidup,
melainkan amal soleh mereka siapa-siapa kepada mereka tanpa diketahui bagaimana hal ahli keluarga. Maka bila diceritakan anak awak baik, suami awak bagus, isteri awak solehah, sukalah si mati tadi. Tetapi kalau dicerita sebaliknya, ya, dicerita sebaliknya, maka sedihlah si mati lalu mengangkat tangan. Dia kata apa dia? Ya Allah, janganlah engkau matikan ahli keluargaku ini. Sehingga kalau dia mati nanti, layak dia datang di sini bersama kami. Di mana? Taman Baita, Taman Putih. Tetapi lebih malang lagi kalau ditanya kepada orang yang baru mati, apakah keadaan keluarga saya? Maka jawab orang yang baru mati sampai di alam barzah itu. Dia kata, anak awak mati dulu pada saya. Contohnya. Betul? Contohnya. Dia kata awak pada saya mati. Tak ada ke di sini ni? Sepatutnya dialah siapa dulu. Tak ada. Jadi bila tak ada, menangislah si mati kerana mengetahui akan nasib ahli keluarganya yang ditunggu-tunggu itu sudah mati terlebih dulu tetapi berkumpul di Hawiyah. Hawiyah. Apa dia Hawiyah? Baca Quran tu. Wa ma adraka ma hiya. Apakah dia jalan untuk kamu tahu Hawiyah? Narun, api-api neraka. Ya, api neraka. Ya. Inilah ibu bapa sekalian ya, perihal bagaimana si mati menikmati nikmatnya kubur, iaitulah saling ziarah mengziarahi. Saling ziarah mengziarahi. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam Hilyahnya, tak payah baca tasawuf lah, tercerita mati dia. Kerana kita hadiah pahala pada Ustaz Mi kita. Maknanya kerana meninggalnya sahabat kita, menjadi kita mengingat mati malam ni, siapa pahala padanya. Itulah kawang jemaah. Kerana tanda kasih pada sahabat, pada Tok Imam jemaah kita, begitulah. Mudah-mudahan siapa pada beliau tu. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam Hilyahnya, bahkan Syekh Daud Fatani ada sebut tu dalam karyanya tu, tentang alam barzah, alam kubur tu. Nabi Daud alaihi salam bersahabat rapat dengan Israel. Ni kita nanti Madinah Studio upload dalam YouTube, dia orang pun tengok biar. Nabi Daud bersahabat dengan malaikat Israel. Makna bersahabat baik. Makna kawan baik tuang siapa? Malaikat maut. Oh. Kita berkawan dengan ketua pengarah bahagian saliran air dan pahit pun berasa besar. Besar dah hati kita. Ni kan pula berkawan dengan siapa tu? Malaikat maut. Dengan Israel. Dan menjadi kelaziman Israel ni dia mari dia ziarah Nabi Daud. Dah berkawan, dia ziarah. Tetapi setiap kali Israel mari ziarah, Nabi Daud berasa takut. Nak mati ni takut tuan. Takut. Kalau kita tahu. Sebab itulah antara rahmat kematian ni dia tak tahu. Menyebabkan manusia boleh jadi apa? Boleh kerja, boleh ketawa, boleh buat itu, makan minum. Ni antara rahmat Tuhan.
Dengan sebab kita tak tahu mati, kita boleh kerja, boleh makan, boleh minum. Andai kata tuan-tuan dan saya tahu, oh, tuan nak makan lagi, apa kedai kita ada di di situ, belah sana tu. Yang ramai malam-malam orang pergi tu. Tuan nak berkumpul lagi? Tak ada dah. Kalau orang tahu mati. Tapi rahmatnya tak tahu. Sehingga orang boleh kerja doktor. Keluar pagi balik malam. Lalu tiap kali Israel mari, katanya Nabi Daud ni ada takut. Lalu dia kata, apakah sudah sampai masa saya ni? Jawab Israel, belum. Saya mari ziarah. Kita mari berziarah kawan. Ada orang mati di situ, saya singgah ke awak sekejap. Begitulah. Tak lama mari pula Israel, Daud ada takut. Dia tanya, siapa ada saya? Kata Israel, belum lagi. Ada si mati, si pulang mati, saya singgah ke awak. Tak lama mari pula Nabi Daud kata, siapa saya? Tak. Mari ziarah orang mati. Bila lama setiap kali mari tanya siapa ke gelerang saya, jawabnya dok semua. Manusia ni tuang dia jadi sedap dengan dok lagi gamaknya. Begitulah. Dok lagi. Macam Ustaz Mi kita ni kita tak saka. Saya dapat tahu dalam Facebook. Tengah malam pukul 4 pagi. Tengok Allah terkejut. Terkejut tengok gambar tu hitam putih. Saya kata, Allah. Istirja kita, innalillah. Dalam di awang-awang, tak dengar sakit, tak dengar berbaring tilang kabur, tak. Macam tuan-tuan ni kalau meninggal, saya taklah terkejut sangat. Sebab tuan-tuan ni berlatih meninggal dah, tidur dalam kuliah tu kan meninggal kecil, dia panggil. Jadi taklah terkejut sangat. Jadi saya tengok, innalillah mi, ya Allah, kata sekejap. Jadi kita tak tahu. Tetapi manusia ni hidup atas bagaimana biasa dia hidup. Kalau dia hidup dengan dak lagi, dak muda lagi ni, tak ada apa, dibimbanglah. Takut dia berasa hidup dia begitu. Memang kita ni akan dilazimi dengan bagaimana kita hidup. Ada satu orang budak. Kisah ini disebut oleh Syekh Abdul Rahman Al-Azimi dalam karyanya Nihayatul Zalimin. Budak ni cerdik. Cerdiknya bukan lagi genius tetapi sampai ke marhalah mustawa gifted. Gifted ni tuang satu level lebih tinggi dari genius. Genius ni genius lah. Tetapi kita boleh usaha nak jadi genius. Adapun gifted, tuan tak boleh usaha. Gifted, Allah beri pemberian. Genius boleh usaha. Contoh kita nak anak genius. Kita tak berapa genius. Boleh usaha cari orang rumah genius. Mudah-mudahan anak kita lahir mengikut isteri kita. Kalau ikut kita berat sangatlah. Jadi ikut isteri kita. Boleh? Makna boleh diejah? Boleh. Ataupun makanlah kismih tu. Yang baca Quran tu. Ataupun makan ayam organik yang dipasang 30 juzuk Quran di kandang ayam tu. Pulak macam-macam sekarang. Habis dah Ustaz? Ada 5 minit lagi ya? Panjang lagi masa ni. Ya. Macam-macam sekarang. Nya makan ayam baca 30 juzuk. Kan Quran ni turun pada kita. Bukan pada ayam tu.
Tapi tuang-tuang ni mistik kuat. Ayang 30 juzuk. Lagi kismis yang minyak buk-buk mati beragam. Macam-macam orang. Nak cerdik. Tak payah. Tuan cari orang rumah genius. Okey. Tetapi ada satu level mustawa lebih tinggi daripada genius, kita panggil gifted. Gifted ialah pemberian Allah. Ada satu budak gifted tahun 1920-an di Jazirah Arab. Baca karya tu. Dia punya cerdik. Siapa orang kampung kalau boleh nak tupang lah. Orang cerdik pandai ni. Orang cerdik di tempat kita ni tuan. Kita nak tupang ilmu dia. Kerana dialah mudah-mudahan kita boleh belajar sikit sebanyak. Sepatas lidah. Tetapi rupanya budak ni walaupun gifted. Free thinker. Mulhid, free thinker, komini, tak percaya ke Tuhan. Lalu dia ajak orang kampung dia jadi jangan percaya ke Tuhan. Jangan percaya ke Tuhan. Cerita ni panjang tapi saya sengaja sebut sikit supaya tuan-tuan dengar dulu, berasa nak dengar, tapi saya tak nak berhabis. Saya nak buat tuan-tuan berasa macam bila nak sambung. Sebab saya nak balik cerita Nabi Daud tadi. Lalu, bila dah biasa dengan dok. Ramai kawan-kawan kita tu. Online malam ni. Ada 3 orang tu. 3 orang tu kira ramai lah akhir zaman ni ya. Ramai lah tu. Jadi bila kita biasa dengan dok, kadang kita ni jadi rasa, tak apa kot. Awal lagi maaf, begitu. Datang Israel pada Daud. Daud kata apa? Kali ni dok lagi dah. Dah biasa dengar dok sama. Jawab Israel. Israel kata apa? Maaflah Daud. Dengar tu. Kalau dengar maaf di depan tu, tuan boleh jangka dah. Apa nak berlaku. Tuan minta senapang nak jaga kebun. Nak jaga kebun. Tuan tak payah buka surat polis tu sampai habis. Buka ujung je. Duka cita. Tak luluh lah tu. Itu yang saya nak sebut ni. Minta maaf lah. Bila sebut minta maaf, Nabi Daud pun tahu siapa dah omong. Ni tahu dalam keadaan sehat. Orang antara Nabi yang mati sehat. Baca Qasasul Anbiya tu. Nabi Daud. Nabi kita wafat racun. Diracun. Dalam peperangan Khaybar, hadis Sahihul Bukhari menyebut Nabi dan kata, Allah, kesan racun yang aku makan pada daging kambing dalam peperangan Khaybar macam nak putuh orang tekak aku. Hadis Bukhari tu. Maknanya kena racun. Daud antara Nabi yang sehat. Mari mengejut beginilah. Maaflah Daud. Sudah sampai masa kamu. Bila dengar sampai masa, Daud tanya apa? Kenapa engkau tidak kirim tanda terlebih dahulu? Mana kisah Nabi ini jadi panduan kita umat. Kenapalah engkau tidak mengirim tanda terlebih dahulu? Maka Israel kata, telah banyak kami kirimkan tanda. Banyak. Cuma awak sedar ke tidak je? Soal banyak? Banyak. Apa tandanya? Tandanya ialah, kata Israel, di manakah ayah kamu? Tak usah kira ayah orang lain. Ayah kita. Di mana? Kita tak usah kira ayah orang lain, doktor. Ayah kita tu. Habis dah ya? Masa habis dah. Di mana ayah kamu? Lagi, di mana ibumu? Lagi, di mana jiranmu? Lagi sahabatmu?
Maka Nabi Daud jawab, telah mati. Israel pun sambung, itulah sebesar-besar tanda. Orang dalam rumah awak tu, sebesar-besar tanda. Tetapi mengapa manusia selalu lupa? Jadi dengan soalan begitu tu, habislah kuliah kita dengan cara tinggal soalan begitu saja. Kenapa manusia lupa? Mudah-mudahan selamatlah sahabat kita, Ustaz Mi kita, imam kita ni. Dan selamat juga kita hendaknya. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.